Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الفاتحة بنية الارتفاع وتعلم وتعليم والاقتداء بالنبي المختار في السر والإجهار وبنية التناصر وتعاون وتعاون على الدين وإقامة شريعة سيد المرسلين وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kali ini insya-Allah saya akan membahaskan berkenaan dengan ayat yang terkandung dalam surah Yasin. Ia merupakan ayat yang merupakan permulaan bagi kumpulan ayat-ayat dalam surah Yasin yang membicarakan berkenaan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui cipta-ciptaannya. Dan ayat tersebut ini terkandung dalam surah Yasin ayat ke-33 sehinggalah ayat ke-35 berkenaan dengan bumi yang gersang, yang tidak ada tumbuhan pada asalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Sadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud wa ayatul lahum, dan satu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka. Siapa tu mereka? Manusia secara umumnya dan khususnya bagi orang-orang kafir, musyrik yang berada di Mekah. Tanda apa dia? Tanda kebesaran Allah ini ialah bumi yang mati, bumi yang gersang. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Al-ardul maitah, bumi yang gersang, bumi yang mati. Ahyaina fiha. Kami hidupkan bumi itu. Dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. Tanah tu gersang. Kemudian Allah SWT hidupkan dia menjadi kehijauan. Dengan apa? Dengan tumbuhan padi, dengan juga tumbuhan gandum, tu biji-bijian. Yang mana diambil oleh manusia, diproses jadikan tepung atau jadikan nasi dan manusia makan. Ini tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Maknanya asalnya bumi itu tak ada kehidupan. Sekarang ini dia bukan setakat ada kehidupan, malah dia itu sumber kehidupan bagi makhluk yang lain. Ayat seterusnya Allah SWT berfirman, dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Ayat ini lebih khusus, lebih relevan kepada orang-orang Arab pada zaman Rasulullah SAW di padang pasir. Mereka cucuk tanam dua buah ini, kurma dan juga anggur. Kurma dan juga anggur. Dan ini didapati di Taif, di Madinah, tapi tak didapati di Mekah kerana Mekah tersebut tanahnya tanah yang bukan setakat tanah, tapi dia adalah batu granit sebenarnya. Jadi tak boleh nak tumbuh pokok dengan baik kat situ. Tetapi di Madinah boleh tumbuh pokok-pokok kurma dengan baik. Kerana apa? Kerana tanahnya subur. Dia merupakan tanah daripada lahar yang keluar daripada gunung api. Ya, terdapat gunung berapi di antara Mekah dan Madinah.
dan pernah beberapa kali meletus, tetapi dia bukan gunung tinggi, dia flat, tapi keluar lahar, lava tersebut mengalir, dan setiap kali bila keluar lava tersebut ia membawa segala khasiat-khasiat yang diperlukan untuk pokok-pokok tumbuh. Maka dijadikan tanah itu tanah yang subur untuk pokok tersebut. Maka kerana itu tumbuhlah banyaknya pokok-pokok kurma dan juga sebagainya pokok anggur di Madinah. Tetapi di Taif, kerana dia tu kedudukan yang tinggi atas gunung, maka pokok anggur tu lebih banyak kerana keadaan cuacanya yang nyaman, yang sejuk. Okey, sejuk dan juga kering. Wa fajjarna fiha minal uyun, kata Allah. Dan kami pancarkan pada kebun-kebun ini air, beberapa mata air. Erti kata lain, di tengah-tengah padang pasir, hujan jarang turun. Macam mana pokok-pokok ni boleh tumbuh? Kenapa pokok ni tumbuh? Kerana air itu keluar daripada bawah tanah. Tanpa manusia itu gali, tiba-tiba keluar air. Ini dikatakan sebagai wadi. Atau oasis. Oasis dalam bahasa Inggeris, wadi dalam bahasa Melayu. Untuk apa Allah lakukan ni semua ni? Supaya mereka dapat makan daripada buahnya. Mereka dapat makan dari buah yang tumbuh daripada pohon tersebut, daripada biji-bijiran yang tumbuh daripada tanah itu, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Mereka tanam, cocok tanam, mereka buat batasan, kadang mereka airkan daripada oasis tersebut itu kerana hujan tak turun, mereka jalankan air daripada wadi tersebut itu dan mereka airkan tanaman mereka, maka tanaman mereka itu tumbuh dengan subur, dengan segar, dengan hijau. Maka Allah tanya di sini soalan. Kalau kamu nampak ni semua, dan dia sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah yang keluarkan air daripada tanah. Kamu tak boleh keluarkan air daripada tanah. Macam mana kamu gali pun kalau tak ada air dalam tanah pun tak boleh keluar. Tapi kamu tak gali, tiba-tiba Allah keluarkan air. Itu adalah nikmat daripada Allah untuk kamu. Itu adalah satu anugerah dari Allah daripada kamu. Kamu tak diusahakan sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu bersyukur? Mengapa kamu tidak mahu bersyukur? Ni soalan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umumnya semua manusia dan khususnya kepada orang-orang kafir. Mereka nampak nikmat-nikmat Allah SWT ini, tapi mereka tak mahu bersyukur, mereka tak mahu beriman. Jadi Allah SWT tidak mahu kita orang mukmin jadi seperti orang kafir. Kita nampak benda-benda yang ajaib ini, perkara-perkara yang mana menghairankan kita, yang bukan, yang di luar daripada kemampuan kita untuk kita lakukan, ini semua tanda kebesaran Allah, maka kita bersyukur, kita tunduk pada Allah SWT dan kita mengagungkannya. Okay. Jadi di sini kita lihat Allah SWT sebut berkenaan dengan wafajjarna fiha minal uyun, kami pancarkan pada bumi yang gersang itu beberapa mata air, maka jadilah itu oasis atau wadi. Sekarang saya tunjukkan gambar dia. Lihat, ini gambar yang diambil di tengah-tengah padang pasir. Subhanallah. Di tengah-tengah padang pasir yang gersang, tak ada tumbuhan, tak ada binatang, tak ada air. Tiba-tiba bila air keluar, dah jadi macam hutan. Tumbuh-tumbuhan semua keluar kat situ. Pokok-pokok semua ada. Hebat. Di tengah-tengah padang pasir, subhanallah. Walaupun panas dengan debu dan apa semua, tiba-tiba ada dikatakan oasis. Tempat adanya kehidupan. Manusia tak boleh buat ini. Hanya Allah SWT yang boleh pancarkan air, keluarkan air daripada bumi dan tak kering. Sentiasa mengalir air tersebut dan air itu fresh. Subhanallah. Dan dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, yang peliknya, di mana saja air keluar daripada bumi, di tengah-tengah padang pasir, kita lihat ni semua kuning dan sebagainya. Kalau Allah SWT takdirkan tiba-tiba keluar air di salah satu tempat yang kuning ini, kita boleh garanti tak lama selepas itu akan ada tumbuhan keliling. Tak ada orang tanam, tumbuhan tu sendiri tumbuh. Dari mana datang tumbuhan tu tumbuh? Ini tanah gersang. Macam mana datang tumbuhan tersebut? Ini satu keajaiban ciptaan Allah. Kerana di tanah-tanah yang gersang ini, ada benda-benda halus yang kita tak nampak. Antara benda halus yang kita tak nampak ialah apa? Biji-biji daripada pohon-pohon tertentu. Jadi biji ini sama ada dibawa oleh angin daripada tempat lain, ataupun memang dibawa oleh binatang ke situ ke, ataupun dia
berterbangan kat situ ke dan sebagainya. Tapi biji ini dia itu tidur, dormant. Dia tak mati, tapi dia itu macam tidur. Tunggu masa kena air. Bila ada air terkena dengan dia saja, terus biji ini mula merekah, hidup dia. Bila dia merekah, maka keluar di antara meretakan biji tersebut, tumbuhlah satu tangkai yang halus. Mulalah kehidupan tu keluar. Pohon tu keluar. Kemudian dia makin membesar. Dan diambil daripada air tersebut bagi kehidupan dia, dan juga zat bagi tumbuhan itu diambil daripada padang pasir ini sendiri. Ini padang pasir bukan padang pasir yang sembarang padang pasir. Ini subur sebenarnya ni. Kalau dikenakan dengan air yang begitu lama, padang pasir ini di bawah dia tersebut tanah-tanah yang subur, yang boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi bila air itu terkena dengan pasir itu, maka jadilah dia itu pasir yang penuh dengan zat-zat yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Kerana itu kita lihat wadi ini lebat dengan tumbuhan di tengah-tengah padang pasir yang gersang. Ini keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jadikan di tengah padang pasir ini supaya jadi macam station, water hole station untuk orang yang berlayar di padang pasir. Orang Arab berlayar, mereka boleh agak daripada satu wadi ke satu wadi 2 hari perjalanan. Jadi dia bawa makanan khas cukup-cukup untuk 2-3 hari. Jadi sampai pada wadi satu lagi, okey, walaupun air kita dah habis, kita dah sampai wadi ni. Stop over, minum air, R&R dia. Kemudian jalan lagi satu wadi lagi. Jadi dia melompat dari satu wadi ke satu wadi, sampailah kepada destinasi yang nak dituju tersebut. Ini ciptaan Allah. Wa ayatul lahum. Tanda kebesaran Allah untuk manusia. Afala yashkurun, tidakkah mereka itu bersyukur? Tidakkah manusia itu bersyukur? Jadi persoalannya, macam mana boleh keluar air di tengah-tengah padang pasir? Ini satu keajaiban yang Allah SWT minta kita kaji. Tengok, di tengah-tengah padang pasir tiba-tiba pohon-pohon yang Masya Allah tebal-tebal. Sehingga kenapa? Sehingga manusia boleh tinggal sama. Bukan setakat binatang, manusia tinggal di keliling air ini. Luar daripada kawasan ini dah padang pasir yang gersang. Jadi air ini datang dari mana? Air ini datang daripada perut bumi. Macam mana dia boleh keluar? Maka mengikut kajian, Allah dah buka pintu ilmu, mengikut kajian para geologis, para saintis, dia sebenarnya macam gini. Dia ada tempat hujan turun. Ini selalunya kawasan pegunungan, tempat tinggi. Tempat tinggi, hujan, kerana tempat tinggi tersebut cuaca tu sejuk, maka bila jalannya udara yang membawa air, moisture, bila kena tempat sejuk tersebut, dia akan turun sebagai hujan. Dan bila hujan diturun dengan air ini, dia masuk dan dia menyerap dalam tanah. Tanah itu serap air. Dia serap air ke mana sebenarnya? Sebenarnya di bawah tanah ini ada lapisan batu yang mana dia itu tidak boleh ditembus dengan air. Tak boleh ditembus dengan air. Jadi batu ini dia berfungsi sebagai macam batasan untuk kumpulkan air itu ke atas. Jadi dia kumpul air tersebut. Jadi bila hujan tu turun, hujan tu akan masuk dan dia akan berkumpul di atas batu ini yang dinamakan sebagai impermeable beds atau aquicluds and aquatards. Macam itulah lebih kurang bunyi dia. Okey, tapi dia itu adalah sesuatu yang air tak boleh tembus. Jadi air tak boleh tembus ke batu tu keras. Jadi air itu berjalan di bawah. Dia seperti sungai yang besar di bawah tanah. Berapa banyak itu Allah SWT yang akan tentukan. Kalau orang gali tanah ini sampai kepada ni impermeable beds ini, kalau dia boleh pecahkan, maka dia boleh tembus pada air kat situ. Maka air itu keluar. Maka jadilah perigi. Tapi kalau dia tak dipecahkan, maka dia akan lihat itu batu saja. Tak boleh nak keluar mana-mana. Jadi itu yang menyebabkan kalau kita gali perigi di tengah padang pasir, dia boleh jadi dalam. Boleh sampai 100 meter dalam. Kenapa? Kerana dia perlu sampai kepada kawasan yang ada air, dikatakan sebagai aquifers. Yang dikatakan sebagai sungai dalam tanah tersebut. Jadi kadang-kadang Allah ciptakan, maka
aqueduct ni, yang batu ini yang tak boleh tembus air ni, dia ternaik atas sampai hampir mencecah permukaan bumi. Jadi air itu pun terpaksa naik atas. Bila air itu naik atas sampai ke permukaan bumi, maka jadilah dia itu oasis atau wadi, atau air yang bergenang di atas padang pasir. Kemudian dia akan turun balik. Jadi air ni dia tidak akan surut kerana setiap kali ada hujan, dia supply air kepada oasis ni. Tapi jauhlah, maknanya daripada gunung sampai ke oasis ni mungkin 200 kilometer, 100 kilometer, kerana sungai di bawah tanah ini dia panjang jauh. Jadi ini cara bagaimana terbentuknya oasis. Dan begitu juga terbentuknya bagaimana berlakunya air zam-zam tersebut. Air zam-zam ini daripada air yang mana dia itu datang daripada bawah tanah. Dan kemudian dia tidak naik atas. Air zam-zam tak naik atas sehingga menjadi oasis. Dia naik atas sikit saja pada zaman Nabi Ismail alaihissalam yang hentak kakinya, kemudian malaikat menyebabkan jadikan air itu keluar. Jadi sebenarnya dia itu batu tu ternaik atas dan air itu tolak naik atas. Tolak. Jadi berlakulah air itu memancur-mancat keluar ke situ, memancur-mancur keluar. Kemudian diturun balik. Kerana itu air itu takkan surut. Tapi kemudian selepas ribuan tahun, maka pasir pun makin timbus, maka tempat yang keluar ini jadilah dia itu bawah tanah yang mendalam. Maka dia jadi seperti macam gini. Okey, jadi maka perigi itu menjadi dalam-dalam. Jadi itu tentang perigi Zam-Zam. Nah, ada banyak cerita tentang perigi Zam-Zam ni. Bagaimana air Zam-Zam tu datang, kenapa dia tak surut-surut, dia pam tak surut, macam mana keadaan dalam perigi Zam-Zam tu sendiri. Ini semua insya-Allah saya akan kongsi sama pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi setakat di sini dahulu penghuraian berkenaan dengan air yang menjadikan tanah yang gersang, tanah yang subur. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.